Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam dan seluruh ahli yang terkuasa masjid, Sayyidina Muaz, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla, kerana dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla kita dapat meneruskan kehidupan kita yang sangat bermakna dan berharga di atas dunia ini. Kerana dunia Allah Ta'ala hantar kita mari ke sini untuk meneruskan persiapan ataupun bekalan kita ke akhirat. Wa ma khalaqnakum awatha, Allah kata aku tak ciptakan kamu itu sia-sia. Tapi penciptaan manusia ini mempunyai agenda besar, iaitu Allah nak minta kita melalui satu ujian, kemudian Allah Ta'ala akan beri suatu balasan, dia panggil rizqun karim, balasan rezeki yang mulia. Dia tidak balas apa yang sepatah-mata kita buat, tapi Allah merupakan anugerah Allah Azza wa Jalla kepada kita. Jadi sempena dengan hari ini 13 September, saya namakan hari ini hari dalam sejarah. Hari ini dalam sejarah 13 September. Apa sejarah yang ada yang tuan-tuan dan puan-puan ingat? 13 September, sejarah apa kita? Kau tak ada sejarah 13? Ada tak sejarah? Kalau 16 baru ingat tak? Sebab hari cuti. Hari ni 13 apa? Apa yang kita ada? Tanda tuan-tuan, sejarah besar. 13 September tahun 622 bersamaan dengan 27 Safar tahun 14 kenabian. Pada malam itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumahnya menuju ke Gua Thawr di Makkah Al-Mukarramah. Sebab itu saya kata hari ini hari besar, hari ini dalam sejarah, kerana ulama sirah kata tarikh Nabi kita keluar 27 Safar itu bersamaan dengan 13 September. Ada riwayat kata 12 September tahun 622. Maknanya permulaan hijrah, ini tarikh kita, tarikh permulaan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Fadhil Tuan Imam kita hafizahullah, dia baca pula ayat kepada kita pada solat subuh tadi, surah Taha. Tuan-tuan tengok ayat yang ke-14, surah Taha ayat yang ke-14. Ketika Allah SWT perintahkan Nabi Allah Musa AS, izhab ila fir'aun innahu tagha. Ya Musa, kamu pergi bertemu dengan Fir'aun, fa innahu tagha, kerana dia jahat. Taghut banyak maknalah, melampaui batas, langgar SOP, langgar PKP, semua benda berlaku-belakang. Ini bukan SOP KKM, ini SOP Allah Azza wa Jalla. Fir'aun telah langgar, innahu tagha. Tuan-tuan bayangkan Nabi Musa yang kerdil seorang diri diperintah pergi berdepan dengan Fir'aun, kuasa besar dunia pada saat itu di negara Mesir, kuasa besar Mesir pada saat itu. Nabi Musa AS agak-agak dia minta apa? Kalau kita di sini tentulah kita minta, saya nak 2 pasukan batalion tentera yang kuat
tentera berkuda, tentera pemanah, tentera yang lengkap nak pergi lawan Firaun, bukan kecil-kecil. Tapi dalam ayat ini Allah SWT cerita kepada kita Nabi Musa minta 7 perkara. Ini kita tadabbur ayat. Nabi Musa minta 7 perkara untuk pergi bertemu dengan Firaun. Yang pertama, tanda tuan-tuan, izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergi jumpa Firaun, dia ni tagut, jahat. Musa kata, qala rabbi syrah li sadri. Ya Allah, cerahlah dada aku. Ini permohonan pertama, minta supaya terang hati, cerah dada. Wa yassir li amri, permudahlah urusanku. Ini permohonan. Kita pun menjadi satu, orang panggil adat kita. Bila tengok kawan-kawan sebut benda-benda, kita akan tulis di bawah tu dalam Facebook ke apa benda, semoga dipermudahkan urusan oleh Allah. Nabi Musa minta, Rabbi wa yassir li amri, permudahkan urusanku. Elok bila kita dengar sahabat kita ada masyakkah, ada apa, kita kata semoga Allah permudahkan urusan. Permohonan yang ketiga, wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskan ikatan di lidah dia. Mengikut ulama tafsir kata Nabi Musa ni tak fasih bercakap. Macam mana nak pergi berdepan dengan bos, ketua besar negara, kalau kita bercakap tergagak-gagak, dia senyum. Kau Musa, pergi belajar bercakap dulu kan. Musa kata, lepaskan cakapan aku. Yafqahu qawli, supaya mereka dapat memahami ucapan aku. Ini penting bila kita nak bercakap, biar orang faham kan. Kemudian Nabi kata, Musa kata, tak boleh aku pergi seorang, dahlah kita bercakap tak fasih kan. Habis, waj'alni waziran min ahli, jadikan Harun akhi, jadikan waziran, pembantu aku, menteri aku, orang yang akan pergi bersama dengan aku. Siapa dia? Saudaraku Harun. Kata di para ulama, inilah contoh adik-beradik yang baik. Dia tak lupa, dia tak minta lantik orang lain, lantik adik aku Harun. Saya tengok dalam kitab tafsir, tak tahu siapa dia besar, Musa besar ke Harun besar. Yang betulnya adik-beradik dia. Cuma zaman kita ini, kalau lantik adik-beradik kan orang panggil kroni pula, memang masalah. Boleh jadi etika pejabat hari ni tak boleh lantik adik-beradik sendiri lah, kecuali dengan memenuhi syarat-syarat yang diluluskan oleh kerajaan. Kemudian dia kata apa? Ushdud bihi azri, kuatkan dengan Harun ini kekuatan aku ni. Wa asyrikhu fi amri, dan lantiklah dia bersama dengan aku dalam urusan aku ini. Itu dia panggil 7 permohonan Nabi Musa AS. Langsung dia tak minta tentera, langsung dia tak nak minta apa-apa bajet yang lain, dia minta 7 ini untuk apa? Tengok ayat yang ke-23, kay nusabbihaka katsiran wa nazkuraka katsira, supaya kami dapat bertasbih banyak kepadamu dan dapat berzikir banyak kepadamu. Kita kata Masya Allah. Ulama tafsir, ulama tadabbur, dia kata pelik Musa. Allah suruh berdepan Firaun, dia minta 7 perkara untuk apa? Kay nusabbihaka katsiran wa nazkuraka katsira, aku nak bertasbih banyak, aku nak zikir banyak. Subhanallah. Ini sumber kekuatan kita bukan hanya kekuatan tentera secara fizikal, tetapi kekuatan rohani itu yang mantap. Kekuatan rohani itu yang kuat. Maka Nabi Musa minta 7 perkara untuk bertasbih dan berzikir. Bila adanya zikir, adanya tasbih, kekuatan jiwa yang kuat, ketika itu pertolongan Allah Azza wa Jalla akan datang. Allah jawab, Tuhan kata apa? Innaka kunta bina basira. Musa, pergilah. Mana permohonan diluluskan, kamu pergi, kunta bina basira,
kamu duduk di bawah pemerhatian kami. Mana mugi jangan bimbang, Firaun tak akan apa-apa kamu, Firaun tidak akan bunuh kamu, karena kamu duduk di bawah basir, di bawah pemerhatian, di bawah kawalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Ta'ala ungkit, qala qad utita su'laka ya Musa. Musa, qala qad utita su'laka ya Musa, kami dah luluskan permohonan kamu itu. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Jadi itu kata-kata Musa, innaka kunta bina basira. Ya Allah, aku minta 7 perkara sebabmu yang mengawal kami. Maka Allah jawab, Allah jawab dengan ayat yang ke-36, qala qad utita su'laka ya Musa. Musa, kan aku dah beri apa yang kamu nak. Kemudian diungkitlah, walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Macam-macam, panjang lagi ayat. Saya nak ambil apa yang kita nak, iaitulah 7 permohonan Nabi Musa AS untuk menguatkan jiwa dia berdepan dengan Firaun, tidak gentar, tidak takut. Masya Allah, tabarakallah. Maka di sini seorang ulama salaf, nama dia Ibnu Ijlan. Tuan-tuan tanda nama kata-kata ulama besar, nama dia Ibnu Ijlan dengan ain. Ibnu Ijlan rahimahullahu ta'ala, dia kata quwwatul mu'min fi qalbihi, kekuatan orang mukmin duduk dalam hati dia. Kekuatan orang mukmin duduk di mana? Duduk dalam jiwa dia. Dia kata berapa ramai kita lihat orang tua-tua, warga mah dia, tetapi Masya Allah mereka mampu berjalan ke masjid 5 kali satu hari. Mereka mampu berpuasa ketika musim panas. Mereka mampu melakukan perkara-perkara yang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla walaupun dalam keadaan yang tua. Tetapi berapa ramai orang yang muda-muda, sihat walafiat, boleh pergi sana sini, tetapi tak sampai mereka ke rumah Allah. Kalau tanya kamu puasa, tak larat nak puasa. Orang tua-tua boleh berpuasa di musim panas, kita orang muda tak mampu nak berpuasa di musim hujan. Kita kata kekuatan itu duduk di mana? Duduk di jiwa. Dan tidak dinafikan kekuatan tentera itu penting, tetapi para jemaah sekalian, dalam perbincangan kita di sini saya letak juga satu tajuk, iaitulah al-hijratu ilallahi wa rasulih, berhijrah kepada Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihi salam apabila berdepan dengan Firaun, kemudian kita baca kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdepan dengan puak-puak Abu Jahal dengan Abu Lahab di Mekah, lebih kurang persamaan, ada persamaan. Bagaimana persamaan? Ketika Nabi Musa dikejar oleh Firaun, episod yang terakhir tentang Nabi Musa, ketika dikejar oleh Firaun, Nabi Musa sampai di tepi laut. Depannya bahar, laut, belakang Firaun. Agak-agak apa jadi? Ketika itu pengikut Nabi Musa bertempik, dia kata, ya Musa, inna lamudrakun. Musa, habislah kita kena tangkap. Agak-agak Nabi Musa buat apa? Garu kepala. Hai, nak lagi mana laut besar tu? Laut merah. Bukannya melintasi sungai. Kalau sungai kita berenang, ni laut. Nabi Musa agak-agaknya paling kiri kanan. La. Bila pengikut dia kata, ya Musa inna lamudrakun, Musa terus memberi jawapan yang mantap. Jawapan yang Allah Ta'ala, orang yang banyak tasbih, banyak zikir. Apa dia jawab? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Musa kata, tidak, aku ada Tuhan, dia akan tunjuk kepada kita bagaimana kita nak lepaskan daripada Firaun ini. Masya Allah, tabarakallah. Nabi SAW ketika berada bersama Sayyidina Abu Bakar dalam gua, Abu Bakar tengok kaki kuris pergi mari depan muka gua. Abu Bakar bisik dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau salah seorang daripada mereka jenguk ke bawah, kita ni mencari orang, patut cari dalam lubang-lubang, tapi tak ada seorang pun jenguk kepala ke bawah.
Dia kata, ya Rasulullah, kalau mereka turun kepala ke bawah, nampak kita. Cemas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa Nabi kata? Ya Abu Bakar, ma zannuka bisnain Allahu salisuhuma. Abu Bakar, apa yang kamu nak sangka, kita berdua, Allah bersama kita. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan tengok hijrah Nabi Musa berdepan dengan laut, hijrah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan Quraisy ketika berada dalam gua. Dua-duanya telah memberi jawapan yang cukup mantap. Allahu ma'ana, Allah bersama dengan kita. Demikianlah para jemaah sekalian, perjalanan kita ke akhirat. Kadang-kadang kita kuat, ada waktu kita lemah. Waktu kuat, Masya Allah, tabarakallah, sampai kita ke masjid, dapat kita tengok Al-Quran, dapat kita hadir dalam majlis ilmu. Tapi waktu kita lemah, apa kita nak buat? Tak bergerak kita, kan? Dengar azan macam orang panggil orang lain je. Dengar tazkirah, ustaz ni cakap dengan orang lain ni, bukan cakap dengan aku, kan? Apa kita nak kata? Kerana itu setiap tahun kita perlu renew, perbaharui balik keazaman kita, perbetulkan balik niat kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguh amalan itu dengan niat. Bila kita mari, kita buat muhasabah, audit diri kita sepanjang tahun yang lalu, apa yang telah aku lakukan. Coba tengok dari sudut ibadat kita meningkat ke tidak, dari sudut kemesraan kita dengan Al-Quran macam mana. Dulu tak boleh baca Quran, tahun ni kita alhamdulillah sudah baca Quran. Kita kata nikmat besar. Sebab apa nikmat besar? Allah hantar Al-Quran untuk kita, bukan perhiasan di dinding, bukan untuk orang tu ni, tapi semuanya Al-Quran itu dipanggil, diturunkan untuk kegunaan kita di atas dunia ini dan pulangan yang besar di akhirat. Kita muhasabah dari sudut sedekah kita macam mana, banyak ke tidak. Kemudian kita muhasabah keluarga kita macam mana. Setiap itu maka kita perlu kepada bagaimana kita berhijrah pada Allah. Allah Ta'ala sebut fafirru ilallah, naklah kamu lari kepada Allah Azza wa Jalla. Kata di para ulama, bila kita takut pada Allah, kita akan lari kepadanya. Kenapa berlari ke masjid? Kenapa pergi ke majlis ilmu? Kenapa pergi umrah? Kenapa pergi haji? Fafirru ilallah, aku lari kepada Allah. Tapi kalau kita takut kepada makhluk, kita akan lari daripadanya. Itu perbezaan. Kenapa kuat lari tu? Ada harimau, ada musuh, mana kita lari? Allah, kita berlari kepadanya. Takut pada makhluk, kita lari daripadanya. Itu perbezaan, kepada, daripada. Pada jemaah sekalian, bila kita kata kita nak hijrah, yang pertama sekali kita dah betulkan niat kita semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kata Al-Imamun Nawawi rahimahullah, apabila orang tu pergi haji, tanda-tanda haji mabrur, berubah watak dia daripada dulunya tidak semangat dengan Islam, kemudian bersemangat. Itu tanda birrul hajj. Tapi dia kata tak syarat orang dah pergi haji, yang dapat haji mabrur di Mekah itu, dia balik menjadi malaikat seumur hidup lah. Ada kali mungkin lepas 5 bulan, mungkin lepas 5 tahun, futur dia panggil, lemahnya iman tu lusuh, mungkin dia akan terjebak balik dengan perkara-perkara yang tidak baik. Maka pintu taubat masih dibuka. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, la tanqati' al-hijrah hatta tanqati' at-taubah. Hijrah berterusan berlaku, dipanggil hijrah individu. Hijrah ke Madinah itu sudah tidak ada, tapi hijrah daripada tempat yang tak baik, hijrah daripada negeri yang tak boleh laksanakan ibadat kepada Allah Ta'ala, hijrah daripada kawan-kawan yang lara, leka, kacau kita, maka ini semua dipanggil hijrah. Kita tinggalkan itu, masih dibuka ruang hatta tanqati'at taubah, sehingga pintu taubat tertutup. Kita manusia ni agak-agaknya bila pintu taubat kita ditutup? Bila? 2 pintu. Pintu besar ditutup apabila kiamat.
Bila matahari naik sebelah barat, tidak ada lagi taubat. Pintu kecil dia panggil pintu individu. Bila pintu individu ditutup, bila nyawa sudah di halkum. Pada waktu itu nak apa? Kan dalam Al-Quran Tuhan sebut, Rabbirji'un, ya Allah hantar balik. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah kalau boleh tempohkan sikit masa. Nak untuk apa? Fa as-saddaqa wa aku minas salihin, aku nak jadi orang soleh, nak sedekah, nak. Allah kata walan yuakhirallahu nafsan iza ja'a ajaluha. Tuhan kata tak ada, sudah tempoh mari-mari, maka tidak ada lagi ruang dia. Maka ini para jemaah sekalian, kita kata yang pertama sekali kita kena letak hijrah kepada Allah Azza wa Jalla itu, iaitulah kita tengok kuatkan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Taat. Baru ni kita dilanda pandemik COVID-19 ini, sehingga masjid ditutup. Pada waktu itu kita kena ingat, ini adalah merupakan denda, kafarah Allah Ta'ala nak beri kepada kita supaya kita insaf. Aku tak lagi masjid, apa perasaan kita tuan-tuan dan puan-puan yang ahli masjid ni? Apa rasa? Sepi, sunyi hidup, rindu ke masjid. Kalau itu perasaan dalam jiwa, falyahmadillah, syukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi zilhi, 7 golongan yang duduk di bawah bayangan pada hari kiamat. Salah satu daripadanya rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid, seorang hamba Allah yang hatinya terikat dengan masjid. Alhamdulillah, buka je masjid, kita orang pertama datang. Cuma dibimbangi, ada sebahagian masjid ni kata di imam-imam, dia kata, Ustaz tolong beritahu kami dimaklumkan ada juga imam entrim. Siapa dia imam entrim? Tuan-tuan semua ni imam entrim ke baru ni? Nak baca khutbah ni gaya baca, habis tongkat angkat keluar, macam-macam gambar keluar, tukar khutbah gaya. Itu imam entrim. Ada juga imam entrim tak nak letak jawatan sampai hari ni, tak pergi masjid. Saya dapat SMS, dia kata, Ustaz apa hukumnya saya ni selesa sangat-sangat dah solat dengan family di rumah ni, tak nak pergi masjid. Saya kata tak boleh, waktu PKP tutup masjid boleh lah, tapi sekarang ni awak kena letak jawatan, kena pergi balik ke masjid semula, tak boleh teruskan. Dia kata dia selesa dah, dia boleh jadi pandai jadi imam. Kita kata subhanallah, kalau tidak tutuplah masjid kita, bagaimana syiar Islam nak berkembang kan? Maknanya kehebatan mana-mana daerah, mana-mana qaryah, apabila masjidnya dihadiri oleh ramai ahli qaryah, itu kita tengok masjid kita makmur, kampung kita kampung yang barakah, insya-Allah bahawa kita ada. Maka yang pertama sekali kita kena mantapkan ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjauhkan diri daripada maksiat-maksiat. Pada itulah bila corona datang, nama asalnya corona kan, virus coronavirus, kemudian ringkasan dia COVID-19 kan. Seorang penceramah Arab, mula-mula corona datang, keluar dalam video, tajuk dia syukran corona. Apa makna syukran? Terima kasih corona. Saya kata apa pelik tajuk ni. Bila kita buka, dia kata walaupun ini satu wabak, ini satu bencana, tetapi corona datang, dia telah mampu buat yang tidak mampu dibuat oleh pegawai-pegawai amar ma'ruf nahi mungkar. Dia telah dapat tutup kelak malam, dia telah tutup kelak judi, dia telah tutup tempat maksiat, dia telah. Bila kita kata masya Allah tabarakallah, apabila yang amat berhormat Perdana Menteri, walaupun dia bergurau, dia kata kelak malam ni kalau boleh tutup sentiasa semua pun terus pun lagi baik, kita kata Allahu Akbar. Kalau itu yang ada, kita kata syukran corona. Corona datang, tutup tempat-tempat mungkar dan maksiat. Ada juga orang tanya, ya Ustaz, masjid tutup juga kenapa? Allah Ta'ala nak denda kita sebab taksiruna, tak mampunya kita nak mencegah kemungkaran sehingga corona datang. Tak apa peringkat orang baik pun tak mampu pergi masjid juga. Kenapa? Kerana tugas kita melarang benda mungkar tidak kuat. Allah, baiklah para jemaah sekalian, yang pertama kita kena letak muhasabah kita dalam berhijrah kepada Allah
dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ini yang pertama, iaitulah mantapkan ketaatan kita kepada Allah dan jauhkan diri kita daripada maksiat dengan mungkar, insya-Allah. Apa saja bentuk kebaikan, solatnya, kita balik semula ke masjid kita untuk makmurkan, imarahkan masjid dengan solat berjamaah. Kemudian jangan lupa kertas yang kita dah bagi tadi, semua dapat kah? Bagi dah. Tajuk kertas ni solat-solat sunat yang dianjurkan. Jadi saya senaraikan di sini, alhamdulillah ada 4 jenis solat sunat supaya kita nak mantapkan jiwa kita, iaitulah dengan melakukan perkara-perkara. Di antara solat yang saya tulis di sini, yang pertama solat sunat rawatib. Rawatib ni qabliyah ba'diyah, satu. Kemudian yang kedua, jangan lupa salatul duha. Solat duha paling kurang 2 rakaat. Kemudian malam dia panggil salatul witri, solat witir. Eloknya kita buat 3 rakaat, 2-1 macam kita buat di bulan Ramadan. Ini dia panggil kempen peningkatan, kena ada peningkatan, kita kena ada. Baik para jemaah sekalian, yang kedua al-hijrah ilallah. Yang kedua iaitulah kita cuba kontrol, kawal nafsu kita supaya kita dapat berhijrah dengan hati kita, mencintai Allah Azza wa Jalla dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata di para ulama, tulis kata-kata hikmah ini menarik. Dia kata pengembaraan kepada Allah, seorang itu mengembara dengan hati dia, dengan jiwa dia. Ada orang mengembara dengan jiwa kepada Allah, tak jadi. Saya tengok sekumpulan orang pergi haji, asyik duk bual di lobi hotel, isap rokok, berbual. Duduk di Arafah masih lagi isap rokok. Bila kita tegur dia, pak cik kenapa isap rokok? Orang lain mari haji, mari Mekah cari haji mabrur, kenapa kita mencari haji Marlboro? Marah dia. Dia kata dia ustaz ni macam-macam dia punya. Kata kita haji Marlboro pula. Saya kata saya kata janganlah buat haji Marlboro kat sini kan, kita cari haji mabrur. Bila kita tengok orang tu, dia pergi haji, dia pergi dengan kaki dia, dia pergi dengan anggota dia, tapi dia terlupa membawa hati dia bersama. Ini dia panggil al-hijratu bil qulub, hijrah kepada Allah, musafir kepada Allah. Orang berjalan dengan hati, musafir pengembaraan dunia, kita berjalan dengan body. Itu perbezaan. Musafir kepada Allah jalan dengan apa? Bil qalb, dengan hati. Kita ni kalau mari masjid tak bawa hati kita, tak tahu apa. Balik-balik orang tanya, siapa imam tadi? Imam biasa juga. Dia baca surah apa? Subuh. Kita mesti confirm, kita akan jawab surah Al-Fatihah. Betul tak? Lepas tu, lepas Al-Fatihah surah apa? Allahu a'lam. Tak nak jawab dah. Sebab kita dengar tak tahu apa. Ustaz jangan marah, dia kata kami tak hafal Quran. Tak apalah, yang tu waktu tak apa. Kadang-kadang dia baca wal asri, dia baca qul ya ayyuhal kafirun pun kita terlupa juga. Sebab kita berjalan pada Allah tidak diikuti oleh hati. Ini dipanggil perjalanan yang sukar. Hari ini hijrah kita kepada Allah Ta'ala, kita kena al-hijratul qulub. Dia panggil hijratul qulub ilallah, hijrah hati kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para ulama mengatakan kita di atas dunia ni, dia panggil satu sifat zuhud. Apa makna zuhud? Zuhud ni bukan kita lari daripada dunia. Kalau kita kata kita ni meninggal dunia, makna mati dah kita. Zuhud makna meninggalkan dunia daripada tertakluk dalam hati kita. Itu makna zuhud. Tuan-tuan kena ingat, tokoh-tokoh zuhud di kalangan para sahabat. Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, siapa lagi para sahabat radhiyallahu anhu yang kaya-kaya, Nabi tak larang. Uthman menantu Nabi 2 kali. Patut Nabi kata, Uthman, nak anak aku tinggalkan dunia. La, saya nak Uthman. Ketika peperangan Tabuk, di saat tidak ada bajet tentera, tidak ada, Uthman radhiyallahu anhu mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, unta dagangan yang nak sampai saya punya mari daripada Syam, saya bagi lillahi wa li rasulihi, serah kepada Allah dengan Rasul untuk belanja peperangan ini dengan untanya, dengan barang-barangnya, termasuk pelana unta. Subhanallah. Nabi bangun berkhutbah, ma darra Uthman ma fa'ala ba'dal yawm, tidak mudarat lagi Uthman apa dia buat pada hari ini. Nabi tak larang. Tetapi kata di para ulama,
Kita duduk atas dunia tidak bahaya, yang bahayanya kalau dunia duduk atas kita. Itu masalah. Sebagaimana bahtera kapal duduk atas laut, atas air, tak bahaya. Memang kapal duduk atas air. Kalau kapal duduk atas darat, dekat muzium ya ada, betul tak? Yang atas darat orang tak buat, dekat muzium, dekat raut air baut, ya apa ni, untuk replika. Tapi bila air duduk atas laut masuk dalam kapal, apa jadi? Tenggelam. Kita macam tu. Mana kita duduk atas dunia, carilah dunia untuk infak, untuk akhirat, dipersilakan, tapi jangan sampai dunia menguasai hati, itu yang berbahaya. Maka hijrah kita kepada Allah artinya kita cuba gilap hati kita. Bagaimana nak terang hati? Senang. Di antaranya satu tip yang ringkas sesuai dengan masa kita. Saya tak kata tuan-tuan belajar satu sebuah kitab, nama kitab Penawar Bagi Hati, kan? Ada sebuah kitab Syekh Abdul Qadir Mandili, saya syarahkan dia, nama dia Penawar Bagi Hati. Panjang. Saya nak bawa kata-kata nak cerahkan hati kita ni dengan tip Imam Asy-Syafi'i. Tuan-tuan tulis. Kalau tak tulis tak ingat, kan? Yang pertama Syafi'i kata, siapa dia nak Allah Ta'ala cerahkan hati dia, Allah Ta'ala lapangkan dada dia, yang pertama sekali iaitulah hendaklah dia meninggalkan dosa dan maksiat. Tinggalkan dosa, tarkuz zunub, dan dan maksiat, tinggalkan. Yang kedua, tinggalkan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Kita hari ni Masya Allah banyak gangguan dalam hidup kita ni, perkara yang tidak berfaedah. Betul ke tidak? Sekali kita buka grup mazhab kita ni, saya gurau ni, saya kata mazhab yang mengganggu kita hari ni, dia panggil mazhab wasafi. Kenal mazhab wasafi? Tak kenal? Ali dah, dia tu Ali berdaftar. Siapa tak kenal mazhab wasafi? Kenal dah? Apa dia? Grup WhatsApp, betul lah. Nak suruh bunyi arak sikit, wasafi jadi ke WhatsApp. Sekali kita masuk dalam grup kita ni, pukul berapa agak boleh keluar? Ni grup masjid, ni grup surau, ni grup buah-buah, ni grup pejabat, ni grup keluarga. Masya Allah. Akhir kali habis grup kita masuk, yang tak masuknya dalam telefon kita Quran tak terbuka. Maka Nabi Muhammad kata, tarku ma la ya'ni, tinggalkan perkara yang tidak berfaedah. Itu yang apa ni? Kemudian tinggalkan maksiat dan juga perkara-perkara yang tidak baik. Yang ketiga, tanda yang ketiga, falyakun bainahu wa bain rabbih khabiyatun min amalin, hendaklah ada di antara dia dengan Allah ibadat rahsia yang tersembunyi. Apa makna rahsia tersembunyi? Kita bangun tengah malam tahajud, kita bangun solat witir, orang lain semua tidur, keluarga pun tidur, senyap-senyap kita bangun, Allahu Akbar, bermunajat dengan Allah. Di saat Allah Ta'ala berfirman pada waktu itu, siapa yang sedang minta ampun, aku ampunkan. Hal minta ibn, siapa yang bertaubat, aku terima taubat. Siapa yang istighfar, aku, Masya Allah. Allah Ta'ala seru kita duduk tidur, Masya Allah. Jadi orang boleh bangun tahajud. Jangan ini rahsia, jangan cerita dengan orang. Kita tak tahannya bila kita nak tahajud perdana selalu. Belum masuk waktu subuh dah siap dah update di Facebook. Hari ni mengantuk, pukul 4 pagi mari. Nak kata apa? Lari daripada konsep. 3 sebab. Maka Allah Ta'ala cerahkan dada kita, insya-Allah. Baik, yang ketiga para jemaah sekalian, kita berhijrah kepada Allah Azza wa Jalla, iaitulah hendaklah kita letak tawakal, pergantungan kita kepada Allah, jangan minta dengan benda-benda lain. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah kata kalau hamba aku tanya tentang aku dekat. Masya-Allah. Yang keempat, yang ketiga apa tadi? Pergantungan hati kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kerja dunia ni mengambil sebab, itu tak salah, ambillah sebab. Dia panggil ittikhazul asbab. Kemudian yang keempat, hendaklah kita pasakkan dalam jiwa kita ni mencintai kata kalam Allah. Apa dia kalam Allah? Al-Quranul Karim. Kita cinta dengan makna kita baca dia, kita masuk kelas tajwid. Kemudian imam buat majlis tadarus Quran, baca dengan terjemahan, dengan tadabbur, kita hadir. Saya tak sempat ni. Alhamdulillah dalam YouTube, dalam Facebook sudah ada. Dia panggil Markaz Pusat Tadabbur yang diterubah oleh beberapa orang pensyarah di Malaysia, sudah ada. Kita ambil video-video, sama ada bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, kita dengar. Tadabbur ni ilmu yang sangat penting.
Kemudian biarlah kita mencintai Al-Quran, sebagaimana kata di para ulama, Al-Quran itu ibarat seperti buah kurma, makin kalau dimakan baru terasa manis. Kita beli kurma yang paling mahal sekali Mekah, di Madinah. Berapa yang paling mahal dalam sejarah ni beli kurma? Berapa? 120. Letak dalam beg, bau tak bau? Tak bau kurma, senyap gitu ya. Makan, oh sedap. Quran kalau kita beli satu kotak letak di rak buku, rasa apa? Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, baru kita masuk dan tengok gitu, ini kalam Rabb, ini kata-kata Allah. Mana kita letak? Yang kelima, kita kena tanam dalam jiwa kita sifat al-muraqabah, ataupun dalam bahasa hadis dia panggil ihsan. Apa nak ihsan? Kita malu pada Allah Ta'ala nak melakukan maksiat. Pernah satu hari Nabi kita bersabda pada para sahabat, istahyu minallah haqqal haya. Para sahabat, adalah malu kamu pada Allah Ta'ala, malu yang benar-benar. Sahabat kata, macam mana kita ni malu? Nabi kata, malu itu apabila seorang hamba Allah Ta'ala malu nak buat maksiat. Kenapa tak kita buat maksiat? Allah. Kenapa tak buat benda mungkar? Allah. Semuanya kita malu sebab Allah Ta'ala tengok kita, macam mana kita nak buat. Baiklah para jemaah sekalian, itu hijrah kepada Allah. 5 perkara. Tuan-tuan boleh ingat balik ke tidak? Saya ulang supaya kita boleh tulis. Yang pertama sekali, tingkatkan ketaatan dan jauhi maksiat. Yang kedua, dia panggil hijrah hati kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan mencintai Allah. Yang ketiga, pergantungan kita, tawakal kita, segala permohonan kita minta dengan Allah Azza wa Jalla, mantapkan. Yang keempat, mencintai kalamullah. Yang kelima, biarlah ada sifat ihsan, sifat kita malu pada Allah nak melakukan maksiat. Baik, kita pergi kepada mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dia sekali dua tu. Cinta Allah dengan cinta Rasul tak berpisah. Cuma bila Nabi ada sedikit lagi, iaitulah kita mencintai Nabi dengan melakukan sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata ini solat sunat diajar oleh Nabi. Ini zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perbuatan, Nabi kita suka makan tangan kanan, Nabi kita suka menggunakan belah kanan dulu, pakai kasut belah kanan, sikat rambut belah kanan, kolor barang belah kanan. Maka kita pun suka juga. Kenapa? Sebab itu disuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kata ini satu nikmat. Tukar ya sikit daripada budaya-budaya lain, kita pergi kepada aku ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menarik tuan-tuan. Yang kedua, biarlah dalam hati kita ini mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak cinta kalau tak kenal? Mana tuan-tuan boleh beli kitab sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab yang paling simple lah, saya bagi sederhana, nama dia Ar-Rahiq Al-Makhtum. Kitab ni ada terjemahan bahasa Melayu, bahasa Malaysia 2-3 versi ada. Terjemahan bahasa Inggeris banyak. Bahasa Urdu pun ada. Pergi cari kedai mana-mana, kitab sirah Nabi nama dia Ar-Rahiq Al-Makhtum. Masya Allah, kitab ni ringkas, sederhana, cerita banyak dalam tu. Kita baca. Baca juga kitab Syama'ilun Nabi boleh, tapi biar ada cinta kita, setiap yang Nabi kita sayang. Oh ya, dia kata ulama kata apa? Perkara sunat ni kalau buat boleh pahala, kan? Kalau tak buat, perkara sunat buat boleh pahala, tak buat tak berdosa. Dah. Tak berdosa. Betul. Memang tak berdosa kalau tak buat. Tapi dari sudut motivasi kita kena tukar. Perkara sunat buat boleh pahala, tak buat rugi tak dalam kepala kita. Allah, aku tak buat salat sunat tadi. Sedangkan Nabi beritahu sallallahu alaihi wasallam, salat rak'atayil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunat fajar ini 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan isi kandungan. Tiba-tiba kita tak buat, biar terasa rugi. Dengar cerita seorang sahabat nama dia Ibnu Umar. Tanda kisah ni menarik tuan-tuan. Dia panggil kisah motivasi. Saya tulis sebuah buku nama dia Sunnahmu Amalanku. Tengok Sunnahmu Amalanku, cari ya, dalam internet pun ada, orang hantar ke rumah pun. Sunnahmu Amalanku. Ibnu Umar satu hari dia dengar cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu siapa dia solat jenazah boleh pahala sebesar bukit Uhud. Dia tak tinggal solat jenazah. Tiba-tiba satu riwayat dia dapat, siapa dia ikut jenazah ke kubur, maka dia dapat satu lagi bukit. Solat sebukit, pergi ke kubur sebukit, 2 bukit.
Dia tak pergi kubur, dia tak dengar yang kedua. Dia hantar sahabat dia pergi tanya isteri Nabi, betul ke riwayat yang kedua? Tuan-tuan bayangkan, resahnya Ibnu Umar menanti jawapan. Duduk dalam masjid Nabi. Masjid Nabi bukan ada kapek, ada batu. Dia duduk pegang anak batu dengan tangan dia. Kan kita orang resah ni, kadang-kadang kita konyuk kertas di tangan macam-macam tak. Dia pun duduk anak batu. Bila sahabat datang, Ibnu Umar, benar hadis itu. Dia campur anak batu. Dia kata apa? Laqad fatatna qararid. Kita telah terlepas banyak bukit-bukit pahala. Masya Allah, tabarakallah. Menyesal Ibnu Umar. Kita berapa banyak dah bukit terlepas. Bergunung-gunung bukit kita telah terlepas dah. Tahu orang mati pun tak pergi. Pergi juga, tengok sekejap, balik. Solat jenazah pun tidak. Jadi banyak. Maka kita cuba tingkatkan. Tuan-tuan beli dalam buku yang saya sebut tadi, nama dia Sunnahmu Amalanku. Ada beberapa motivasi tentang amalan sunnah. Yang ketiga, hendaklah kita cuba sekali lagi tanda cinta kepada Nabi. Semua yang Nabi kita sebut, dosa-dosa itu kita tinggalkan. Dalam kitab Al-Imam Az-Zahabi telah menyenaraikan berapa? Telah menyenaraikan 76 dosa besar. Alhamdulillah kitab dosa besar ni ada jual. Ringkas-ringkas ada. Yang anda ingat versi yang agak ringkas, yang baik, senang nak baca, yang diterbit oleh Telaga Biru. Sahabat saya Dr. Zahazan tu, Telaga Biru keluar, ditulis dosa besar. Beli yang tu ringkas. Kalau hak lain-lain tu panjang, penat kita nak baca kan. Baiklah para jemaah sekalian, kita akhiri tazkirah kita dengan satu kisah. Kisah ini diriwayat oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya At-Tawabin, kitab cerita orang-orang bertaubat. Buku ni pada terjemahan cantik. Kita nak motivasi, kita dengar orang taubat, kita nak taubat juga insya-Allah. Satu hari, nama Syekh ni Ibrahim bin Adham. Tulis nama dia. Ibrahim bin Adham ini dia meninggal dunia pada tahun 162. Asal dia daripada Afghanistan. Satu hari mari seorang jumpa dia. Syekh Ibrahim, saya ni banyak dosa, suka buat maksiat, payah nak tinggal benda-benda ni, edit ni, mana ketagih. Boleh ke tidak tuan bagi nasihat kepada saya supaya saya tinggalkan perkara ini? Qala Ibrahim rahimahullahu ta'ala, dia kata setiap kali mu nak buat maksiat, kamu ingat 5 perkara. 5 perkara. Kalau kamu buat 5 perkara ini, 5 tip ini, kamu tak akan buat maksiat insya-Allah. Kata laki-laki ni, had. Ini mudah bahasa Arab, kata had. Silakan. Yang pertama, Ibrahim kata, kalau kamu nak buat maksiat, fala ta'kulu min rizqi, mu jangan makan rezeki yang Tuhan bagi, mu ambil bajet lain. Jawab laki-laki ni, macam mana semua rezeki kita Allah Ta'ala bagi? Kalau tahu dah rezeki ni Tuhan bagi, kenapa kamu derhaka kepada dia? Jangan derhaka. Yarhamukallah ya Ibrahim. Had as-saniyah. Mari yang kedua. Dia kata, kalau kamu nak buat maksiat, kamu pergi cari tempat yang bukan milik Allah. Pergi cari dunia lain. Ini dunia Tuhan, pergi cari dunia lain. Jawab di kawan tu, ya Ibrahim, mana ada dunia lain atas alam seluruhnya milik Allah, macam mana ada dunia lain? Habis. Mu tak malu buat derhaka di atas bumi yang Tuhan cipta? Mu tak malu? Macam kita pergi rumah orang, kita duk kutuk Tuhan dia. Penat kita tak? Kena tendang keluar rumah kita. Allah dia kata, yarhamukallah. Hadis salisah. Mari yang ketiga. Dia kata, kalau kamu nak buat maksiat, sempat kau tulis ni, laju sikit dah. Yang pertama, apa dia tadi? Ulang balik. Yang pertama dia kata, kalau kamu nak buat maksiat, mu jangan makan rezeki Allah Ta'ala bagi. Yang kedua, kalau kamu nak buat maksiat, kamu pergi cari tempat yang bukan daripada milik Allah, tak jumpa. Yang ketiga, kalau nak buat maksiat, kamu pergi cari tempat yang Allah Ta'ala tak tengok membuat maksiat situ. Terkejut kawan ni, dia kata, wallahi wallahu yasma' wa yara. Sifat Allah Ta'ala mendengar, melihat, macam mana pula cari tempat tak jumpa? Habis. Mu yakin Allah Ta'ala tengok kamu mampu buat maksiat, ajaib. Yarhamukallah. Hati rabi'ah. Buat mari yang keempat.
Yang keempat, dia kata kalau malakul maut datang, tempat kita ni malakul maut terkenal dengan nama Israel kan. Di dalam Quran sebut malakul maut. Bila malakul maut nak mari, nak ambil nyawamu, kamu minta dengan dia beberapa tempoh, kamu nak pergi taubat dulu, nak bertaubat dulu, lepas tu mari ambil nyawa kalau saya dah ready. Dia kata kaifa ya Ibrahim, macam mana? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila mari waktu tempoh nak mati, tidak siapa boleh lewat-lewat kan. Habis mu tahu dah mati bila-bila, nak berunding MOU dengan malakul maut tak boleh. Kenapa kamu berani buat maksiat? Boleh jadi waktu tu, waktu kematian kamu, di saat kamu sedang buat maksiat. Allah yarhamukallah. Hatil khamisah, buat mari yang kelima. Yang kelima, kalau kamu tak buat semua tadi, membuat maksiat juga, bila sampai di akhirat esok, ja'a zabadiyah, penjaga neraka mari nak tarik mu ke neraka kan, kamu jangan pergi, kamu jangan ikut dia. Boleh? Laki-laki tadi tak jawab, menangis. Wa ahadallah azza jalla ta'ah, dia kata Ibrahim, insya-Allah lepas pada ni aku tak akan lagi buat maksiat, sebab semua syarat 5 perkara, 5 syarat nak buat maksiat tadi tak lepas, maka aku bertaubat pada Allah azza wa jalla, astaghfirullah wa atubu ilaih, dan dia telah menjadi orang yang baik, meneruskan ibadat hatta maut, sehingga dia mati. Cerita ini tuan-tuan cari dalam buku At-Tawabin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Mudah-mudahan tazkirah kita ini insya-Allah memberi kekuatan jiwa kita untuk beramal. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.